Baik, mari kita lihat mahir diri 4.2. Okey, mengenai konsep kadar. Okey, kita lihat soalan pertama. Seketul aluminium yang berisi padu 5 cm padu mempunyai jisim 13.5 gram. Okey, cari ketumpatan aluminium itu dalam unit gram per centimeter cube. Okey, sekarang keluarkan dulu maklumat yang ada. Okey, soalan nombor 1. Okey, dibagi kita isi padunya adalah 5 cm padu dan dibagi kita jisim. Okey, jisim kita 13.5 gram. Soalan minta kita nyatakan dalam unit gram per centimeter padu. Okey, so bila nak tulis dalam unit gram per centimeter padu, okey, yang diberi adalah 5 cm, yang diberi adalah 13.5 gram kepada 5 cm padu. Okey, so kita dah tulis dah gram per centimeter padu, tapi sekarang ni bawah ni nilai dia mesti 1. Okey, so sekarang ni kita kena permudahkan yang bawah. So yang bawah ni nak permudahkan jadi 1, 5 kita bahagikan dengan 5. So yang atas ni pun nanti kita bahagikan dengan 5. 13.5 bahagi 5 kita akan dapat 27/10. Tambah puluhan terus, kita akan dapat 2.7 gram per centimeter cube. Okey, ni untuk soalan A, soalan nombor 1. Baik, kita lihat soalan kedua. Okey, diberi situasi berat orang utan jenis Borneo dan Sumatra. Okey, jisim semasa lahir bagi Borneo 0.3, jisim selepas 60 hari lahir 6.3. Okey, meningkat. Bagi orang utan jenis Sumatra pula, masa lahir berat dia 0.7, tapi lepas 60 hari berat dia jadi 7.7. Okey, soalannya adalah berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, jelaskan nisbah jisim semasa lahir kepada jisim selepas 60 hari bagi kedua-dua spesies orang utan. Okey, so sekarang ni kita ada dua spesies, iaitu Borneo. Okey, nombor 2 A. Okey, bagi spesies Borneo, okey, dia nak kita nyatakan nisbah jisim semasa lahir. Okey, jisim semasa lahir kepada jisim selepas lahir. Selepas lahir. Okey, so untuk Borneo masa lahir jisimnya 0.3, nisbah 6.3. Okey, dah nyata dah dalam bentuk nisbah. Tapi ingat balik, syarat nisbah mesti ditulis dalam bentuk nombor bulat. Okey, so sekarang ni macam mana nak ubah 0.3 ni kepada satu nombor bulat? Okey, ambil je angka mudah. 0.3 ni kita darabkan dengan 10. Jadinya 6.3 ni pun kita akan darabkan dengan 10 juga. So kita akan dapat bentuk nisbah yang baru, iaitu darabkan 10, maksudnya alih satu titik peluang kita akan dapat 3. Yang ni pun alihkan satu titik peluang kita dapat 63. So kita akan dapat nisbah yang baru, iaitu 3 kepada 63. Tapi ingat balik, nisbah mesti ditulis dalam nilai termudah. Okey, antara 3 dan 3 ni, apakah faktor punya terbesar yang kita boleh pakai untuk bila bahagikan dua-dua nombor ni, kita boleh bahagikan yang sama. Okey, so sekarang ni kita bahagikan dengan sifar 3. Okey, so 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. 63 bahagi 3 kita akan dapat 21. Okey, so cuba fikirkan balik, boleh pemudahkan lagi tak? Tak. Maka 1/21 ni adalah nisbah jisim semasa lahir kepada jisim selepas lahir bagi spesies Borneo. Okey, bagi spesies Sumatra pula, okey, nisbah jisim semasa lahirnya, okey, semasa lahir nisbahnya nilainya adalah 0.7, selepas 60 hari lahir 7.7. Okey, so ingat nisbah mesti tulis dalam nombor bulat. Nak jadikan 0.7 ni kepada nombor bulat, kita darabkan dengan 10. Okey, darabkan dengan angka mudah, 10, 100, 1000. Okey, so bila kita darabkan dengan 10, 0.7 ni dia akan jadi, okey, alihkan sekali ke kanan, dia akan jadi 7 kepada 77. Okey, dan ingat nisbah mesti tulis dalam nilai terendah. So antara 7 dengan 77, apakah faktor punya terbesar yang kita boleh gunakan untuk membahagi untuk dapatkan nilai terkecil? So kita akan bahagikan dengan 7. Okey, so bila 7 bagi 7 kita dapat 1. 7 bagi 7 kita akan dapat 11. Okey, 1/11 ni boleh tak kita kecilkan lagi? Tak boleh. So 1/11 ni adalah nisbah jisim semasa lahir kepada jisim selepas 60 hari lahir bagi spesies Sumatra. Okey, soalan 2A.
Okey, sekarang lihat soalan 2A yang kedua pula. Okey, jika tadi soalan A yang pertama ditanya pasal nisbah, soalan A yang kedua pula ditanya pasal kadar. Okey, jelaskan kadar pertumbuhan kedua-dua spesies orangutan itu dalam dalam unit kilogram per 60 hari. So sekarang ni dia nak kita tentukan kadar pertumbuhan. Okey, kadar. Okey. So kena ingat kadar mestilah memiliki dua kuantiti yang berbeza unit. So kat sini kadar dihitung dibandingkan dengan kilogram per 60 hari. Okey. So bagi orangutan jenis Borneo, okey. Cuba tengok Borneo. Okey, untuk tempoh 60 hari, jisimnya meningkat dari 0.3 kepada 6.3. Jadi sekarang ni jisim Borneo meningkat sebanyak 6 okey, 6 kilogram selama 60 hari. Okey, ini bagi spesies Borneo. Okey, tapi bagi spesies Sumatera pula, okey, bagi spesies Sumatera, okey, semasa lahir 0.7, selepas 60 hari beratnya jadi 7.7. Maka peningkatan sebanyak 7 kilo okey. 7 kilogram selama 60 hari. Okey. So ini jawapan bagi Sumatera. Soalan 2A2 Soalan yang terakhir 2B. Nyatakan dua kuantiti yang terlibat. Okey, dia nak tahu dua kuantiti yang terlibat dalam kadar yang diperoleh dalam soalan E yang kedua ni. So kita tengok je lah kadar yang kita kira tadi untuk bahagian 2A2. So dia pakai jisim iaitu kilogram dan masa iaitu hari. So di sini kita boleh kata dua kuantiti yang terlibat dalam soalan A kedua tadi adalah, yang pertama dia pakai jisim, yang kedua dia pakai masa atau waktu. Okey. Ni untuk soalan mahir diri 4.2. Baik, mari kita lihat soalan ketiga pula. Halim ingin membeli susu kotak. Susu kotak itu dijual dalam 3 jenis bungkusan yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Okey. Tuliskan kadar harga bagi setiap susu kotak itu. Okey, so kita ada 3 susu kotak dengan harga yang berbeza dan isi padu yang berbeza. Dia nak kita tuliskan kadar harga bagi setiap kotak. Okey. So kita andaikan kotak pertama sebagai kotak A, kedua sebagai kotak B, yang ketiga sebagai kotak C. Okey. So bagi kotak A, kadarnya adalah berapa harga dia? RM2.25. RM2.25 bagi sekotak. Tapi sekotak dia tengoklah berapa isi padu dia? 250 ml. Ni kadar bagi kotak A. Bagi kotak B pula, kadar bagi harga air kotak, harganya RM4. Isi padu bagi 500 ml. Tapi bagi kotak C pula, kadarnya adalah harga air kotak ini RM7.50. Bagi isi padu 1 liter. Atau kita ubah terus kepada unit ml, bagi 1000 ml. Siap. Untuk soalan 3A. Kita lihat soalan 3B pula. Tentukan harga per liter bagi susu kotak 500 ml. Tentukan harga per liter bagi susu kotak 500 ml. So susu kotak 500 ml adalah bagi kotak yang kedua, kotak B. So sekarang ni kita nak jawab soalan B. Kita ambil air kotak B, susu kotak B. Bagi kotak B, kadar yang diberikan adalah RM4 bagi harga 500 ml. Dan dia nak tahu harga bagi per liter. So kita dah tahu ml, kita nak tukarkan kepada liter. Kepada liter dah akan jadi 1 liter nanti. So sekarang ni macam mana nak jadikan 500 ml kepada 1 liter ataupun bersamaan dengan 1000 ml. So mestilah darabkan dengan 2. Dia akan dapat 1000 ml. So bila dengan yang bawah ni darabkan dengan 2, so yang atas ni nanti pun harga ni pun mestilah darabkan dengan 2. So kita akan dapat kadar yang baru.
iaitu RM RM8 bagi setiap 1000 ml. Okey, ni kotak B. Okey, soalan 3B. Soalan C pula, susu kotak yang manakah yang menawarkan harga yang paling menjimatkan? Justifikasi jawapan anda. So dia dah bagi kita 3 harga susu kotak dengan harga yang berbeza, dengan isi padu yang berbeza. Kita nak kena tahu air kotak mana yang harganya menjimatkan. Jadi di sini kita nyatakan dulu kadar bagi ketiga-tiga harga susu kotak tersebut. Okey, susu kotak A RM2.25 bagi setiap 250 ml. Okey, susu kotak B pula harganya RM8 bagi setiap 1000 ml, di mana kita telah kira tadi untuk soalan 3B pakai sahaja. Okey, untuk susu kotak C pula harga tu RM7.50 bagi setiap 1000 ml. Okey, jika nak buat perbandingan mestilah menggunakan asas yang sama. Maksudnya kalau satu kotak tu kita bandingkan 1000 ml, semua kena pakai 1000 ml. Barulah fair perbandingan kita. So susu kotak C dah pakai 1000 ml, susu kotak B dah pakai 1000 ml. Cuma tinggal susu kotak A sahaja sekarang. So susu kotak A ni kita kena ubah daripada 250 ml kepada 1000 ml jugalah. Baru kita boleh buat perbandingan yang adil. So 250, okey, nak pergi 1000 kenalah darabkan dengan 4. Maka harganya pun nanti kenalah darabkan dengan 4. Okey, so bagi susu kotak A kita akan dapat harga baru. Okey, RM2.25 darab dengan 4, kita akan dapat 9. Okey, so kita akan dapat kadar baru iaitu RM9 bagi setiap 1000 ml. Okey, sekarang kita ada 3 harga yang berbeza dan kuantiti yang sama. Okey, kotak A harganya RM9 bagi setiap 1000 ml atau setiap 1 liter. Kotak B RM8 bagi setiap 1 liter. Kotak C bagi setiap 1 liter harganya RM7.50. So daripada sini barulah kita boleh tentukan harga susu kotak yang manakah yang menawarkan harga yang lebih jimat. Maka di sini jawapan kita adalah susu kotak C. Okey, kerana bagi setiap 1000 ml atau setiap 1 liter dijualnya hanya RM7.50. Okey, ni untuk soalan 3C.